Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Ketua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 11 orang ahli yang berhormat yang telah mengemukakan isu dan pandangan berkaitan dengan bidang kuasa Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi dalam sesi pembahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2021 di peringkat dasar di Dewan Mulia ini. Kementerian juga mendapatkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan yang telah membentangkan Belanjawan 2021 bertemakan Teguh Kita Menang Bersama melalui RU tersebut pada hari Jumaat 6 November 2020 yang lalu. Di bawah Belanjawan 2021 yang dicadangkan ini, KPPK diperuntukkan sebanyak 729.39 juta ringgit Malaysia, iaitu 476.67 juta ringgit Malaysia untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan sebanyak 292.73 juta ringgit Malaysia. KPPK menerima peningkatan sebanyak 8.8% banding peruntukan tahun 2020. Namun suka dimaklumkan juga bahawa punca perbelanjaan mengurus agak tinggi kerana 300 juta dana IPG dimasukkan dalam dana pengurusan. Artinya dana perusahaan sebenar ialah hanya 176.67 juta sahaja. Untuk pengurangan ini, saya akan memberikan maklum balas dan penjelasan terhadap perkara yang dah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat melalui 10 topik. Yang pertama, yang akan diperjelaskan adalah berhubung ke pertanyaan Yang Berhormat Puan Tian, sahabat saya, mengenai harga agri-komoditi dan cadangan supaya pihak kerajaan mengembalikan semula geran tanaman semula sawit dan getah. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, Alhamdulillah, sawit anugerah Tuhan, harga minyak sawit mentah ketika ini sedang menunjukkan tren peningkatan yang begitu ketara. Harga minyak sawit mentah telah melonjak kepada RM3,581 RM3,581.50 per tan pada 19 November 2020 berbanding paras terendahnya iaitu RM2,021.50 per tan pada 12 Mei 2020. Itu peningkatan sebanyak RM1,560 ataupun 77.17%. Peningkatan harga MSM ini telah menyebabkan harga buah tandang segar atau BTS sawit turut meningkat kepada RM760 per tan pada 19 November 2020 berbanding RM408 per tan pada 12 Mei 2020. Ini menunjukkan bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dengan berkat doa semua pihak telah berjaya meningkatkan harga minyak sawit. Namun begitu, kementerian tidak melupakan semua ahli kementerian yang lain di bawah bidang kuasa kementerian seperti getah, koko, lada, kayu dan juga kenaf. Sehubungan dengan itu, pelbagai inisiatif bagi membantu meringankan beban pendapatan beban kecil serta menstabilkan harga agri komoditi di pasaran telah dilaksanakan. Antaranya seperti berikut, iaitu pertamanya pelaksanaan insentif pengeluaran getah ataupun IPG sebagai satu mekanisme sokongan harga bagi menggalakkan pada penoreh untuk terus menoreh sewaktu harga rendah di pasaran. Sebanyak RM190 juta telah diperuntukkan pada tahun ini dan sebanyak 300 juta ringgit Malaysia juga akan diperuntukkan pada tahun 2021. Yang kedua, bekerjasama dengan negara pengeluar utama getah seperti Thailand dan Indonesia menerusi di bawah kerangka ITRC bagi memperkukuhkan harga pasaran getah. Yang ketiga, menyediakan bantuan insentif melalui program pembangunan rantaian kluster koko dan juga program peningkatan produktiviti bagi membantu para petani meningkatkan lagi pengeluaran koko serta meluaskan lagi tanaman koko serta menggalakkan pada petani koko untuk menjadi ahli koperasi kluster koko yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagai ahli koperasi. Dan juga mempergiatkan penghasilan produk lada bernilai tambah tinggi, menggalakkan pengeluaran lada premium dan menjalankan promosi jualan dengan lebih proaktif serta melaksanakan pengkomersialan dan penjenamaan semula produk lada. Yang kelima, menghasilkan lada putih krim yang telah meningkatkan hasil pendapatan pegawai kecil lada dengan jualan harga tetap RM25 sekilogram di peringkat pengeluaran kebun, dan yang terakhir menggalakkan aktiviti nilai tambah bagi bahan mentah kenaf yang diproses kepada bahan mentah separa proses bertujuan meningkatkan harga
pasaran produk kenaf. Untuk makluman juga, skim tanam semula sawit pekebun kecil TSSPK yang disediakan semasa rancangan Malaysia ke-10 RMK10 telah ditukar daripada geran kepada pinjaman dan dikenali sebagai skim pembiayaan mudah tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS semasa rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Skim ini telah dirangka agar tidak membebankan pekebun kecil dengan kadar faedah yang rendah iaitu 2%, tempoh moratorium selama 40 bulan dan tiada cagaran. Sebanyak 500 juta ringgit Malaysia diperuntukkan dan setakat ini memanfaatkan 444 orang pekebun kecil dengan jumlah peruntukan yang dah dikeluarkan ialah 12.87 juta ringgit Malaysia. Walau bagaimanapun, menyedari akan keperluan dan kehendak pekebun kecil, Kementerian sedang mengkaji kemungkinan untuk menstruktur semula skim TSPKS ini untuk dikhususkan kepada kumpulan sasar tertentu seperti golongan B40 dan sebagainya. Namun, ianya tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan. Bagi komoditi getah pula, kerajaan menerusi pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda telah menyediakan bantuan tanam semula getah dalam bentuk geran dan bukannya pinjaman, iaitu pada kadar RM9,230 Malaysia per hektar dan juga RM13,500 per hektar dan juga RM14,000 per hektar, masing-masing di semenanjung Malaysia, Sarawak dan juga Sabah. Selain itu, bantuan ini disediakan dalam bentuk input pertanian seperti benih kelung getah yang berkualitas tinggi, baja, racun rumpai dan juga dalam bentuk tunai. Sumber peruntukan bagi bantuan ini adalah daripada ses tanaman semula 10 sen per kilogram yang dikutip oleh Risda dan dipulangkan semula kepada pekebun kecil getah dalam bentuk geran bagi tujuan tanaman semula. Yang Berhormat Seputih telah membangkitkan isu pengurangan peruntukan kempen anti minyak sawit yang diterima oleh Kementerian. Kementerian Kewangan melalui bajet 2021 telah mengumumkan bahawa peruntukan bagi menangani kempen anti minyak sawit ini sebanyak 20 juta dan Kementerian percaya pengurangan peruntukan ini adalah selaras dengan penjimatan kos daripada misi-misi luar negara dan juga sesi libat urus secara fizikal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan ekoran wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan saya juga yakin bahawa yang penting adalah strategi kita tidak bergantung pada duit, tapi bergantung kepada kebijaksanaan kita menyusun atur strategi kita. Untuk makluman juga, dalam sesi yang lalu menerusi kempen Sayangi Sawitku, banyak bajet diperuntukkan dalam negara saja seperti diperuntukkan untuk pertandingan video Malaysia Kini sebanyak RM700,000 Malaysia. Dan kita akan alihkan pula ke luar negara. Itu sedang berunding dengan Al Jazeera untuk kita buat komentari, disebarkan seluruh dunia insya-Allah. Sehubungan itu, KPBK akan terus melaksanakan usaha promosi. Itu Malaysia Kini pertandingan video adalah sumbangan daripada pengurusi MPOC. Itu bos dari IOI, bukan daripada wang kerajaan. Ya, ini saya mendapat data perbelanjaan kempen Sayangi Sawitku antaranya pertandingan video Malaysia Kini RM705,870. Yang penting dia adalah perbelanjaan melibatkan Malaysia Kini. Sehubungan itu, KPBK akan terus melaksanakan usaha promosi bagi meningkatkan keboleh pasaran produk sawit secara maya dan melalui kerjasama antara kerajaan, government to government yang berkaitan. Saya yakin bahawa peruntukan sebanyak ini akan dapat melaksanakan strategi advokasi yang mampu menangani kebimbangan yang diutarakan. Sebagai tambahan, seperti yang sedia maklum, terdapat pengukuhan harga minyak sawit pada suku kedua tahun 2020 dengan harga purata Julai hingga Ogos pada RM2,793 Malaysia dan harga unjuran Oktober hingga Disember pada RM3,079 Malaysia. Ini telah mencetuskan kutipan windfall tax, minyak sawit dan juga hasil cukai ini akan disalurkan sebahagiannya kembali kepada KPBK untuk meneruskan sokongan kepada industri minyak sawit. Dan untuk makluman, kita menjangka akan mendapat RM348 juta ringgit Malaysia daripada windfall tax berbanding tahun 2019 hanya kita dapat kutip RM256,000 Malaysia saja. Dan Dipertua, Yang Berhormat Parik telah membangkitkan isu sejauh mana kesan yang akan diterima oleh Malaysia seandainya Malaysia tak lagi mengeksport minyak sawit ke negara Kesatuan Eropah. Secara keseluruhannya, Malaysia telah mengeksport minyak sawit dan produk berasaskan sawit ke lebih daripada 160 destinasi dengan jumlah nilai ekspor keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak RM64.8 bilion Malaysia. Berdasarkan statistik Jabatan Perdagangan Malaysia,
nilai ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit Malaysia ke pasaran global bagi tempoh Januari hingga September 2020 adalah berjumlah RM51.8 bilion berbanding RM50.8 bilion pada tempoh yang sama tahun 2019. Itu peningkatan sebanyak 2%. Kesatuan Eropah merupakan pasaran kedua terbesar minyak sawit Malaysia. Untuk tempoh Januari hingga September 2020 selepas negara China dengan jumlah ekspor minyak sawit sebanyak 2.8 juta tan. Daripada jumlah ini, nilai ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit ke EU adalah sebanyak 8.5 bilion ringgit Malaysia berbanding 8 bilion ringgit Malaysia bagi tempoh sama, itu Januari hingga September 2019. Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha meningkatkan lagi jumlah ekspor minyak sawit dan juga produk berasaskan sawit dengan meneroki pasaran baru yang merupakan pengimport bersih, minyak dan juga lemak. Pasaran juga telah menunjukkan permintaan mendadak untuk minyak sawit Malaysia, untuk minyak sawit mentah sepanjang beberapa tahun belakangan ini, antaranya adalah negara seperti di Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan dan Kyrgyzstan, dan juga di Eropah, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Romania dan Montenegro. Di Afrika seperti Mauritania, Kongo, Madagaskar dan Kenya. Di Timur Tengah pula seperti Algeria, Maghribi, Yaman dan juga Libya. Dan di Amerika seperti Haiti, Jamaika dan Kepulauan Caribbean. Yang Berhad Parit juga membangkitkan isu berkaitan tahap persediaan minyak sawit mampan Malaysia. Setakat 19 November 2020 sebanyak 88.1% atau bersamaan dengan 5 juta hektar lebih daripada 5,900 juta hektar 5.9 juta hektar kawasan tanaman sawit di seluruh negara telah mendapat persetujuan MSPO. Dan detailnya akan saya bekalkan menerusi jawapan bertulis. Yang Berhormat Seputih pula membangkitkan isu berkaitan tabung sas daripada setiap metrik tan jualan minyak sawit untuk tujuan projek penanaman 1 juta pokok hutan dan serta projek tersebut serta perjanjian persetujuan MOU antara MPOC dengan Kerajaan Negeri Sabah. Untuk makluman, industri minyak dituduh oleh berbagai persatuan bukan NGO, bukan kerajaan itu NGO sebagai pemacu utama penebangan hutan tropika dan kehilangan populasi hidupan liar ikonik seperti harimau, orang hutan, gajah pigmi dan sebagainya. Sehubungan itu, mulai Januari 2020, industri minyak sawit telah membayar sas tambahan sebanyak RM1 Malaysia bagi setiap metrik tan minyak sawit yang dihasilkan. Kutipan sas ini bertujuan untuk membantu MPOC melaksanakan berbagai program pemulihan hidupan liar dan juga perhutanan semula. Berdasarkan jumlah pengeluaran minyak sawit tahunan Malaysia, kutipan saya dianggarkan berjumlah RM19 juta Malaysia pada tahun 2020 dan menerusi penubuhan Yayasan Pemeliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia, kita akan laksanakan program ini insya-Allah. MPOC juga telah mengadakan perjanjian MOU dengan Kerajaan Sabah untuk melindungi gajah pigmi. Ini program yang kita akan teruskan. Yang Seputih juga mencadangkan pengecualian cukai pada minyak industri yang beri sumbangan pada tabung minyak hutan. Untuk makluman, permohonan pengecualian cukai ini akan dilaksanakan menerusi MPOG CF insya-Allah selepas kita kemukakan dokumen kepada lembaga hasil dalam negara. Seterusnya, Berhormat Kuala Kedah dan Kuala Kerai membangkitkan isu berkaitan usul laksanakan oleh kementerian bagi menangani isu kekurangan pekerja atau buruh asing di sektor peladangan. Untuk makluman pada masa ini, dasar semasa kerajaan ialah menetapkan bahawa keutamaan penggajian diberikan kepada rakyat tempatan dan penggajian pekerja asing adalah langkah sementara untuk mengisi keperluan pihak majikan dan juga industri. Menerusi MRC, Malaysia Rubber Concern, kita telah menyediakan dana khas berjumlah RM36 juta bagi menggalakkan pengambilan dan penlibatan pekerja tempatan di syarikat hiliran getah, termasuk juga di industri sarung tangan getah. Dana ini bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada pekerja asing serta membantu menyelesaikan masalah kurang pekerja khususnya di sektor sarung tangan getah, di sektor sarung tangan getah. Selain itu juga, Kementerian mewujudkan satu jawatan kuasa khas tenaga kerja di sektor peladangan dan komoditi bertujuan untuk menangani perkara ini. Yang Berhormat Pada Salak membangkitkan isu berkaitan teknologi baru menggantikan pekerja atau tenaga buruh di sektor peladangan sawit. Jawapannya adalah kerajaan menyedari bahawa kebergantungan pada pekerja asing dalam sektor sawit adalah tinggi. Kerana itu kerajaan menggerakkan usaha menerusi automasi dan mekanisasi dalam industri sawit serta mendukung usaha-usaha penyidikan dan pembangunan teknologi terutamanya dalam penawaian sawit. Kita ada pelbagai jenis jentera seperti cantas dan sebagainya yang dapat digunakan untuk tujuan itu.
Yang Berhormat Jempol dan juga Parit membangkitkan isu berkaitan baki IPG yang kelewatan pembayaran IPG pada penerima getah. Untuk makluman, kerajaan bersetuju untuk menambahkan lagi peruntukan IPG kepada 300 juta untuk tahun 2021. Dan apa yang telah dilaksanakan pada hari ini ialah kita membayar IPG mengikut jadual yang telah ditetapkan berdasarkan keperluan semasa dan juga yang dibuat oleh orang-orang kampung oleh para penerima getah. Dan apa yang kita laksanakan bukan hanya menerusi tuntutan manual, bahkan kita berkempen untuk para pelesen getah ini pakai satu sistem aplikasi yang kita panggil Rim Niaga untuk membolehkan para pembeli getah ini menggunakan kaedah pembelian secara online, yang mana membolehkan para pekebun kecil tak perlu lagi membuat tuntutan manual kepada tuntutan IPG. Yang Berhormat Jempol dan Jerantuk juga membangkit isu berkaitan insentif pengeluaran getah latex yang terhad kepada koridor latex Timur sahaja. Untuk makluman, pelan pembangunan koridor latex wilayah yang menangkumi Pahang, Terengganu dan juga Kelantan kita laksanakan kerana melihat kepada jumlah besar mereka yang terlibat di bidang ini. Hampir 44% daripada pekebun kecil penerima getah ini di Semenanjung berada di 3 negeri ini, dan ia melibatkan keluasan hampir 224,000 hektar. Insentif pengeluaran latex ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan projek permulaan bagi pembangunan koridor latex yang kita jangka akan dengan nilai 16 juta ringgit. Kita akan berjaya melaksanakan 2 komponen utama, itu antaranya insentif tunai berdasarkan produktiviti pengeluaran latex dan juga pembinaan 15 buah pusat mengumpul getah latex dengan mengikut spesifikasi LGM. Dan dia akan memberi manfaat kepada lebih 135,000 pekebun kecil di 3 buah negeri tersebut. Yang Berhormat Setiu membangkitkan isu status getah kerip, projek getah kerip. Untuk makluman, pusat proses getah kerip isya berkelompok ini akan kita laksanakan menerusi kooperasi yang ditubuhkan oleh pada pekebun kecil getah, dan kita telah peruntukkan dana sebanyak 6 juta untuk projek ini bagi membolehkan para kooperasi ini membeli getah dengan lebih tinggi dan bergerak kepada proses getah kerip selepas mereka membeli getah kat pelam. Cadangan supaya pinjaman 500 juta dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seputih untuk dijadikan sebagai revolving fund, dan ini memang sedang diusahakan oleh kementerian dengan perbincangan menerusi bersama dengan Kementerian Kewangan. Seterusnya, Yang Berhormat Seputih telah membangkitkan isu mengenai pelantikan ahli lembaga pengarah Majlis Perkayuan Malaysia. Merujuk pada artikel 23 Memorandum dan Article of Association Malaysian Timber Council, pelantikan CEO MTC adalah berkuasa lembaga pengamal MTC dengan terlebih dahulu mendapat kelulusan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Di pihak kementerian, proses pelantikan jawatan ketua pengarah atau CEO ini melalui jawatan kuasa mengenai calon jawatan ketua pengarah seperti amal segera pandai yang digunakan oleh semua agensi di bawah KPBK. Bagi urusan pelantikan CEO MTC melalui surat bertarikh 3 Oktober 2020 telah mengemukakan pada kementerian senarai 5 orang calon untuk dipilih, dan akhirnya kita pemilihan dibuat kepada pelantikan Encik Mukhtar bin Suhaili sebagai CEO yang baru. Sebagai makluman, pelantikan CEO MTC dari latar belakang selain perkayuan bukan pertama kali dibuat. Bahkan sebelum ini, Mr. Richard juga daripada sektor bukan perkayuan, itu sektor perbankan, bahkan juga cadangan calon yang menjadi acting pada CEO, itu Mr. Wong juga bukan dari perkayuan, bahkan daripada bidang marketing ubatan Cina. Dan berhubung dengan pelantikan pengarah, mengikut peraturan pelantikan seramai 14 orang. Dan apa yang dibuat pada hari ini ialah pelantikan seramai 14 orang dengan 4 orang lantikan politik, lantikan bebas yang dibuat oleh pihak menteri. Untuk isu membabitkan kontrak ketua pengarah lembaga lada Malaysia. Minta penjelasan. Ya, sila. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat, kalau mengikut MNA, Malaysian Timber Council, Menteri hanya boleh melantik maksimum 4 orang. Tapi Menteri sekarang lantik 7 orang. Lebih daripada apa yang syarat dalam MNA, dan juga termasuk setiap usaha politik yang Berhormat Menteri juga dilantik di dalam jadi pemegang amanah MTC. Okey, terima Jadi kasih, kenapa ini Putih. Saya jawab bercakap sekarang. dengan MNA? Menteri memang tidak boleh buat macam ini. Duduk dulu. Jawapannya ialah pelantikan minimal 3 orang dan maksimum 14 orang. Dan yang kita buat adalah 14 orang. Itu maksimal dia. Iaitu Tuan Haji Mazli Zakuan sebagai chairman, Datuk Rawi Mutaya
Mr. Khairuddin Muhammad Rani, Datuk Riza Awang. Kemudian daripada industri, Datuk Mok Kyo Hui, Malaysian Wood Industries Association, Mr. Wong Kar-wai, Datuk Chua Hok Gi, Mr. Josh Yap, Mr. Matthew Lau dan Tuan Haji Hanafi Yusof. Ini daripada industri. Lantikan bebas 4 orang. Pertamanya Datuk Ahmad Nazaruddin. Saya tak perlu tahu nama. Yang memang yang menteri ini tidak boleh melantik lebih daripada 4. Menteri masa dah habis, tak payah layan sangat putih. You tak tahu undang ni. Saya ada soalan penting Menteri, bagi menteri dan boleh juga jawab. kenapa yang MWIA Saya nak tanya pasal nama orang yang kampung. mereka cadangkan itu tidak dilantik, tapi yang menteri pergi minta mereka hantar 3 orang calon dan lantik ESCO saja. Yang Berhormat Menteri, saya nak bagi tahu yang MWIA ni adalah founding member pengasas MTC yang ahli-ahlinya menyumbang 90% daripada jumlah levy ekspor kayu kayan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat ini menjadikan yang pihak industri kayu kayan sangat tidak puas hati. Dan juga MTIP masih ada 5 orang pengarah yang sepatutnya yang menteri jawab. Yang Berhormat. Yang Berhormat, biarkan Yang Berhormat Menteri menjawab. Silakan. Yang Berhormat seperti tidak akan pernah puas hati dengan jawapan kita. Itu biasalah seperti. Jadi Saya maklumkan bahawa tadi peluang untuk dapat penjelasan kerana mengikut perundangan, kadang-kadang mengikut jawapan peraturan ialah tidak memadai. You tak terlibat dengan ni, tak bercakap. Bagi WB tadi, WB seperti Saya merujuk kepada Tuan Speaker. Saya telah menjawab tadi Minister, bahawa harap Tuan menurut Speaker bagilah peluang. peraturan 14 orang adalah lantikan yang boleh dilantik di bawah peraturan. Dan 14 orang ini telah dilantik seperti mana peraturan saya sebutkan tadi bahawa 6 orang daripada industri dan 4 lantikan bebas. Dan 4 orang itu, 2 orang daripadanya adalah mereka yang terlibat di bidang perkayuan sendiri, iaitu Tuan Haji Hanafi, Datuk Ahmad Nazaruddin dan juga Mr. Richard. Tidak ada sebarang salah laku dalam pelantikan ahli lembaga pengarah. Adapun melantik siapa yang dalam pelantikan ini, itu adalah bergantung kepada nama yang dihantar. Saya minta dihantar 3 nama dan saya pilih salah satu daripada yang 3 itu, semua mengikut peraturan. Yang Berhormat Speaker, Yang saya nak terakhir, tanya dengan Yang Berhormat Menteri ni. Ya. Sebab tak jawab soalan saya dan dah habis waktu ni. Pertama, ucap terima kasih kerana dapat melonjakkan harga sawit. Tapi saya bertanya, bagaimana dengan harga getah, koko, kenaf, kayu, ladi hitam? Soalan kedua ialah, geran tanam semula sawit dan getah yang dimansuhkan oleh Yang Berhormat Seputih dulu, harap dikembalikan dalam bentuk geran dan bukan dalam bentuk pinjaman yang dibuat oleh Yang Berhormat Seputih. Untuk makluman sahabat saya Pontian, saya dah jawab di awal lagi tadi. Dan nanti saya akan bagi bertulis pula insya-Allah. Semua dah dijawab tadi. Yang terakhir untuk Yang Berhormat Seputih tentang isu penamatan Ketua Pengarah Lembaga Lada Malaysia. Ya, kita tamatkan perkhidmatan beliau setelah kita beri peluang untuk bertugas daripada bulan 3 sampailah ke bulan ini. Berdasarkan pada peruntukan dalam lembaga lada itu, kerajaan boleh pada bila masa memberhentikan perkhidmatan pegawai dengan memberi notis secara bertulis seperti yang diperuntukkan dalam jadual perjanjian kontrak atau dengan membayar kepada pegawai 1 bulan gaji sebagai ganti notis tanpa memberi apa-apa alasan. Jadi ini penyalahgunaan kuasa, Yang Berhormat. Kalau seseorang pegawai itu tidak... Yang Berhormat, tolong. Memang ini menteri tak buat betul. Kalau pegawai tak jalan, tak. Yang Berhormat, tolong habiskan menjawab Yang Berhormat Seputih. Kalau tak ikut peraturan, saya bawa ke mahkamah Yang Berhormat, tak ada masalah. Berdasarkan peraturan, kita telah menamatkan perkhidmatan beliau dan beliau akan dibayar 1 bulan gaji sebanyak RM29,104 99 dan juga ganjaran bagi penempatan kontrak bernilai RM58,912 yang kesemuanya berjumlah RM88,037. Ini tapi adalah kontrak Ketua Pengarah MPB itu berakhir pada... Yang Berhormat, tolong Yang Berhormat minta kebenaran dulu. Yang Berhormat Menteri, masa dah tamat ya. Ya. Yang terakhir, saya rasa Yang Berhormat Seputih tak faham undang-undang. Itu isu dia. Kalau dia baca kontrak dan dia faham kontrak, dia tak timbul isu kali ini. Ini masalah saya sudah baca Yang akta MPB. Itu sebab saya tahu. Dah tamat ya. Terima kasih atas... Apa yang
Yang Berhormat Menteri, masa dah tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.